Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masih lagi dalam surah Al-Hajj. Hari ini kita baca ayat yang ke-56, ayat 56 sampai 64 ataupun muka surat 339. Dan isu-isu hari ini banyak menyentuh mengenai hijrah dan berkuasa Allah pada alam semesta. Juga cerita berkaitan dengan kiamat. Ayat yang ke-56 sampai 57 Allah Ta'ala cerita mengenai hari kiamat ini. Kuasa pada hari kiamat dimiliki oleh Allah satu-satunya. Dia kata al-mulku, kerajaan, kekuasaan. Yauma idzin, pada hari itu, hari kiamat, bila Allah yahkumu bainahum, dia akan memutuskan hukuman, keputusan di antara makhluk-makhluk. Dan ayat yang ke-56 ini seiring dengan surah Al-Fatihah. Kita baca Maliki Yaumiddin, baca pada hari pembalasan. Kenapa hari itu dia satu-satunya kuasa mutlak yang berkuasa. Kemudian ayat 56-57 itu dibagi dua orang. Dia kata orang yang beriman beramal saleh dalam syurga, yang kufur mendapat azab yang pedih. Kemudian ayat 58-59 ini cerita berkaitan dengan hijrah, atau kita kata kelebihan hijrah. Mula-mula sekali ayat ini kita kena faham hijrah dalam konteks zaman Nabi. Dia kata walladzina hajaru fi sabilillah, dan orang berhijrah pada jalan Allah, summa qutilu, kemudian mati, atau matu, atau summa qutilu, kemudian dibunuh. Maksudnya ada cerita segelintir umat Islam keluar hijrah sampai ke jalan dihalang oleh musyrikin Quraisy, akhirnya mati dibunuh. Atau matu, atau mati sesudah hijrah, ataupun mati dalam keadaan normal cost on the way nak pergi ke hijrah tu. Sebab ada kisah berlaku dalam surah An-Nisa. Allah kata man yuhajir wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Bila arahan hijrah dikeluarkan, ada seorang sahabat Nabi yang sakit dan tua. Dia pun minta supaya diusung keluar daripada Mekah. Jadi bila diusung keluar sampai tengah jalan, dia telah meninggal dunia. Dan pahala hijrah itu dah digandakan, diberikan kepada mereka. Dan untuk memahami ayat-ayat macam tentang, kita kena iring sekali dengan membaca sirah Nabi. Hijrah pada zaman Rasulullah adalah wajib. Sebab apa? Ada ayat dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala gambarkan ada orang-orang Islam di Mekah yang ada kemampuan untuk hijrah tetapi tidak mahu berhijrah. Mereka ni akhirnya berada di Mekah dalam keadaan tertindas walaupun mampu nak hijrah. Kemudian mereka ni telah dipaksa oleh Abu Jahal untuk ikut sama dalam perang Badar, dan mereka ni akhirnya mati terbunuh di pihak musyrikin walaupun mereka ni Muslim. Dan disebabkan itu mereka dihukum terganggu. Ada ayat khusus turun pada itu. Jadi hijrah pada zaman Rasulullah, dan kalau kita baca ayat Quran yang isu-isu berkaitan hijrah, untuk lebih menjiwai ayat macam ni kita kena faham dulu mengikut zaman Nabi. Zaman kita ni hijrah dah tak nampak berapa kita kata signifikan dah, kecuali bagi orang yang tinggal di negara-negara tertentu macam Myanmar ke Palestin, Syria dan sebagainya. Kemudian Allah kata orang yang berhijrah kepada jalan Allah kemudian dibunuh atau mati, apa mereka dapat? La yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Allah Ta'ala akan bagi rezeki mereka dengan rezeki yang baik. Itu ganjaran pahala dan juga syurga. Tak cukup dengan tu ayat, kemudian Allah Ta'ala beri jaminan mereka ini akan dimasukkan ke dalam syurga. Allah kata la yudkhilannahum. Kalau mengaji bahasa Arab kata yadkhulu, masuk, ataupun yudkhilu, memasukkan. Allah memasukkan mereka. Tetapi masuk huruf lam dan juga nun yang menjadikan fi'il mudhari ataupun janji Allah pada ayat yang ke-50 macam confirm. Dia kata la yudkhilannahum, dia Allah akan benar-benar memasukkan mereka mudkhalan yardawna, ke dalam sebuah tempat ataupun syurga yardawna yang mereka suka. Memang syurga ni semua nak pergi ke syurga, dan mereka mendapat bonus itu kerana hijrah. Kemudian ayat selepas ni macam ayat 60. Ayat 60 ada kisah dia. Allah kata dzalika wa man aqaba. Demikian itu wa man aqaba, siapa-siapa yang aqaba, membalas serangan ke, membalas kezaliman ke, bimithli ma uqiba bihi,
dengan setara apa yang mereka telah dizalimi, thumma baghiya alaihim, dan dia dizalimi lagi sekali, la yansurannahullah. Allah akan bantu dia. Cerita dia banyak kisah, antara contohnya berlaku sebuah peperangan tanpa disengajai oleh sahabat Nabi. Rasulullah hantar sekumpulan sahabat dia yang diketuai oleh Abdullah bin Jahsh untuk merisik ataupun mengintip kedudukan musuh ini. Berlaku selepas hijrah. Lalu sampai di sebuah tempat, bertemu dengan musyrik Quraisy, wakil musyrik Quraisy. Jadi berlaku pertempuran. Akibatnya sahabat Nabi telah membunuh pihak musuh, dan peperangan itu berlaku pada bulan haram. Sedangkan dalam Islam membunuh ataupun berpegang dalam bulan haram, 4 bulan yang disebut itu, ada satu yang kita tidak dibenarkan. Tapi dalam kisah sahabat Nabi itu, mereka dimaafkan Allah sebab orang musyrikin ini bukan hari itu saja telah membalih mereka, tapi sebelum itu lagi. Cerita berkaitan dengan pasukan tentera Abdullah bin Jahsh ini pernah Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, ada ayat itu. Dan seterusnya ayat 61 sampai 64 Allah Ta'ala cerita mengenai kuasa di alam semesta. Dan kadang-kadang kita lepas pandang. Tengok ayat 61, Allah Ta'ala dzalika bi anna Allah yulijul laila fil nahar wa yulijul nahara fil lail. Dan demikian itu Allah yang memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Dan macam biasa seperti tahulah, siang malam ni kadang-kadang kita tidak appreciate, kita tidak hargai, sebab kita hidup seperti biasa. Malam kita tidur, siang kita bekerja. Dalam ayat yang Allah gambarkan apa akan jadi pada malam berterusan sampai kiamat. Siapa lagi boleh bawa datang cahaya untuk membantu kamu untuk berjalan dan sebagainya. Allah juga sebut, Allah kata bayangkanlah apa akan jadi kalau sekiranya siang itu berterusan sampai kiamat. Siapa lagi yang boleh bawa malam untuk kamu berehat dan sebagainya. Dan kuasa untuk mendatangkan malam dan juga siang memang mutlak milik Allah, sebab dia lah satu-satunya kuasa yang menjaga ataupun menguruskan matahari ataupun mengarahkan matahari. Dan itulah juga intisari yang kita baca dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Falaq itu kita terjemah subuh. Aku mohon perlindungan dengan Tuhan yang memiliki waktu subuh. Tapi falaq sebenarnya pecah. Maksudnya satu-satunya kuasa yang boleh memecahkan kegelapan malam dengan datangnya siang, iaitu dengan terbitnya matahari. Tak ada kuasa lain boleh buat benda itu melainkan Allah. Kemudian seterusnya ayat 62 Allah Ta'ala tegaskan lagi. Dia kata dzalika bi anna Allah huwal haq. Itulah Allah Tuhan yang sebenar-benarnya, buat semua itu siang malam semua. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan benda-benda yang kamu sembah selain pada Allah itu huwal batil, adalah benda tak betul lah. Jadi ayat ni kalau kita tengok pada zaman Nabi sesuai lah, sebab orang Mekah ni duduk sembah berhala. Adapun zaman kita sekarang ni, benda yang perlu dipecahkan dalam pemikiran masyarakat hak jahil sekarang ni adalah kepercayaan kepada tangkal dan juga azimat. Jadi seolah-olah kita kata Allah lah hak sebenarnya, dan benda yang kamu sembah ataupun benda yang kamu percaya mempunyai kuasa seperti tangkal, azimat, pemimpin dan sebagainya, huwal batil, tak betul berlaku tu. Dan yang terakhir sekali Allah Ta'ala bagi contoh yang ada pada alam semesta juga ni. Allah kata alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a fatusbihul ardu mukhdara. Tidakkah kamu perhati bagaimana Allah menurunkan hujan daripada langit, dan bila hujan tu turun bumi ni jadi hijau. Bumi jadi hijau subur. Maksudnya kalau katakanlah kalau hujan tu tidak diturunkan oleh Allah, dan pernah berlaku di Malaysia kemarau panjang sehingga habis rumput pun jadi hijau, jadi apa kita kata kebakaran dan sebagainya. Tapi bila Allah turunkan hujan, bumi itu jadi hijau, mata kita sedap memandang, dan juga pokok-pokok pun jadi subur. Ini pun antara benda-benda yang apa, benda-benda yang kadang-kadang kita tidak hargai, terlepas pandang sebab kita duk dapat setiap hari. Dan ayat 64 tu Allah Ta'ala tutup cerita dia kata apa? Baginya semua ada di langit dan juga di bumi. Allah paling kaya dan juga terpuji. Maksudnya semua yang berada di langit dan juga di bumi milik Allah. Sebab tu kita duk zikir lahul mulku wa lahul hamd. Semua tu milik Allah.
Jadi jangan duk harap kepada benda lain. Dan antara kehebatan Allah ni, ayat 64 hujung tu dia kata wa innallaha, Allah ni siapa? Lahu, dialah Tuhan yang sebenar-benarnya, al-ghani, yang maha kaya, al-hamid, terpuji. Kenapa digandingkan kaya dan terpuji pada ayat ni? Antara hikmahnya, Allah Ta'ala ni kaya dan tidak kedekut, kaya dan juga tidak sombong. Sebab apa? Kadang-kadang setengah orang kaya, al-ghani, orang kaya, tetapi dia tidak terpuji perangai dia kedekut, tak bantu orang. Dan Allah Ta'ala ni kenapa digandingkan kaya bersama dengan terpuji? Sebab dia beri rezeki kepada semua makhluk, sehingga orang jahat ataupun orang kafir yang menentang dia sekalipun tetap juga diberikan rezeki. Itu sebabnya tuan-tuan, hikmah dalam Al-Quran kalau kita baca nama-nama Allah digandingkan, macam Al-Aliyyun Kabir, ada sebabnya, Latifun Khabir, ada sebabnya. Dan di sini pun sama, Al-Ghaniyyul Hamid, selepas digandingkan dengan dia kata dia memiliki segala-galanya yang berada di langit dan juga di bumi. Itu tuan-tuan lebih kurang ayat yang kita baca tadi. Dan insya-Allah kita sambung lagi besok. Ada banyak juga isu-isu yang boleh dibincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita diberi peluang pagi ini untuk bersama solat subuh. Dan ayat yang dibacakan tadi masih lagi dalam surah Al-Hajj. Ada satu muka surat yang nak habis surah Al-Hajj. Hari ini ayat yang kita baca daripada ayat yang ke-65 sampai 72, ataupun muka surat 340. Dan isu-isu yang boleh dibincangkan hari ini ada beberapa isu. Yang pertama, ayat yang ke-65 tu Allah Ta'ala cerita mengenai kuasa dia menundukkan bumi, lautan kepada manusia. Dia kata, alam tara, tidakkah kamu perhati, annallaha sakhkhara lakum, Allah menundukkan kepada kamu, ma fil ardi, semua ada di bumi, wal fulka tajri fil bahri bi amrih, dan juga bahtera ataupun kapal yang berlayar di lautan dengan arahannya ataupun dengan kudrat Allah. Apa maksud tundukkan bumi kepada manusia ni? Yang dimaksudkan bumi dan juga lautan ditundukkan kepada manusia, maksud manusia dikurniakan ilmu pengetahuan untuk menggunakan segala benda atas muka bumi ini sebagai kemudahan mereka. Contoh, kita ni pandai tanam pisang. Kita pun ambil pisang tu buat goreng pisang. Benda itu contoh menundukkan apa ada di bumi. Sama juga kita jumpa emas, kita boleh exploit emas, besi, semua sekali untuk kemudahan kita. Lautan apa pula? Allah Ta'ala buat lautan ni sebagai bendalir yang boleh membantu kita untuk bawa benda-benda berat atas kapal. Kemudian Allah Ta'ala kata wa yumsikus sama', dan dia juga menahan as-sama', langit, an taqa'a 'alal ardi illa bi'idnih, daripada jatuh atas muka bumi kecuali dengan izinnya. Maksud langit itu kita tengok tak ada tiang. Biasanya benda tak ada tiang dia akan gugur, jatuh. Tetapi Allah Ta'ala guna kuasa dia, diwujudkan magnetic field yang boleh menghalang langit itu, bintang-bintang atau semua objek di langit itu daripada jatuh ke bumi. Kalau jatuh ke bumi sekalipun ada lapisan atmosfera yang boleh menghalang. Semua tu terkandung dalam kuasa Allah. Lepas tu di hujung ayat ni Allah Ta'ala sebut supaya kita ni bersyukur. Dia kata innallaha binnas, sesungguhnya Allah dengan manusia ni Raufur Rahim, memang pengasih lagi penyayang. Oleh kerana Allah Ta'ala buat semua tu, benda tu kepada kita, jadi sepatutnya kita hanya bertuhankan dia sahaja sebagai mengenang, dia kata, jasa Allah. Kemudian antara ayat 66 ni Allah Ta'ala sebut antara kuasa dia lagi, wa huwallazi ahyaakum, dialah Allah yang telah menghidupkan kamu. Ahyaakum ni past tense ataupun fi'il madhi, lepas dah. Kenapa kita dah dihidupkan? Katakanlah umur saya 42 tahun, 42 tahun dahulu Allah Ta'ala hidupkan saya. Kemudian Allah kata thumma, kemudian yumitukum, dia akan mematikan kamu. Kita tak mati lagi. Sebab tu Allah Ta'ala guna ayat ni dalam fi'il mudhari'. Kalau siapa mengaji bahasa Arab, dia akan appreciate benda macam ni. Thumma, kemudian dia lepas tu pula yuhyikum, dia akan menghidupkan kamu kembali di akhirat besok.
Ayat ni sebut mengenai dua kehidupan, satu kematian. Manakala dalam ayat lain dalam surah Ghafir Allah Ta'ala sebut dua kematian, dua kehidupan. Ada tambah satu lagi. Kematian pertama ketika kita belum wujud di dunia. Kemudian kita pun lahir. Hidup pertama. Kita mati, masuk ke alam barzakh, ditanam di kubur. Itu kematian kedua. Kemudian kita dihidupkan kembali di akhirat besok untuk hisab ataupun di akhirat. Itu kehidupan yang kedua. Kemudian ayat 67 ni Allah Ta'ala cerita bagi setiap umat manusia dijadikan apa, likulli ummatin, bagi setiap umat manusia ja'alna mansaka, kami jadikan kepada mereka cara hidup ataupun panduan agama, hum nasikuh, yang mereka akan lalui ataupun guna. Ini merujuk kepada syariat para nabi yang berbeza. Kalau zaman Nabi Musa, syariat dia sesuai untuk zaman dia, Nabi Isa sesuai untuk zaman dia, dan Islam ini sesuai untuk zaman kita. Lepas tu Allah Ta'ala tutup hujung ni sebagai seruan dakwah. Allah kata wad'u ila rabbik, ajaklah orang kepada Tuhanmu. Maksud arahan berdakwah ni, innaka la'ala hudan mustaqim, kamu ini Muhammad benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Jadi ini sebagai satu motivasi kepada kita. Allah Ta'ala suruh kita ajak orang berdakwah ke jalan kebenaran atau bawa kepada Islam. Kenapa? Kita ni memang berada di atas jalan yang lurus. Cuma oleh kerana kita nak promote kebenaran yang kita bawa, waktu dia kata wada'u, panggil, seru. Dan sebab tu para ulama dia bincang panjang lebar sehingga boleh jadi satu madah ataupun subjek yang khusus dalam pengajian agama berkaitan dengan dakwah. Kena belajar dakwah ni, bukan boleh seru macam tu mentang-mentang Allah kata kita berada di atas jalan kebenaran, kita pun paksa kawan kita yang bukan Islam untuk memeluk Islam. Salah tu. Waktu Allah kata wad'u ila rabbik, panggil ataupun dakwah ini satu teknik ataupun ilmu yang perlu dipelajari. Kemudian ayat yang ke-70 ni, tak tahulah orang Melayu kata, saya pernah baca lah ayat 70 ni, kata ayat ni nak cari barang hilang. Tak tahulah betul ke tidak. Tapi apa maksud dia? Tengok Allah kata alam ta'lam, tidakkah kamu ketahui Allah tu ya'lamu ma fis sama'i wal ard, mengetahui semua yang ada di langit dan juga di bumi, tidak ada satu pun yang terlepas. Contoh hari ni ada bintang di langit tu, di kita kata galaksi lain ada bintang mati ataupun ada planet baru tercipta di langit semua tu. Allah Ta'ala tahu berlaku. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya semua berlaku di langit di bumi ini semua setiap saat semuanya dia ada dalam kitab, maksudnya catatan Allah, takdir, Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, benda ni mudah bagi Allah. Jadi saya tak nampak tu macam mana ayat ni boleh jadi ayat untuk cari barang hilang. Allahu a'lam. Orang kita ni kreatif mungkin berdasarkan pengalaman ke apa, Allahu a'lam. Jangan pula kata saya kata ayat ni untuk cari barang hilang. Kerana nak cari barang hilang ni antara satu petua dia ajar semayang. Masa semayang terus datang belaka, habis fai masa muda dia mari belaka. Itu nak cerita manusia ni lalai, lemah. Sebab tu tuan-tuan, antara rahmat Allah kepada kita dalam surah Al-Ma'un, dia kata apa? Allah kata fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang semayang, alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang yang an daripada, dia tak kata fi, dia kata an. Apa maksud tu? Kalau Allah kata fi, fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, Allah kata celakalah orang yang semayang, orang yang dalam semayang dia tu lalai. Kita ni angkat takbir je, lepas tu last kali bagi salam, assalamualaikum, semayang tadi rupanya. Jadi kenapa Allah Ta'ala pakai an? Sebab dia tahu kelemahan kita sebagai manusia. Dan bila sebut an tu dalam bahasa Arab, dia ada makna tersendiri, dua makna. Maka celakalah orang yang semayang, alladzina hum, iaitu orang yang hum, mereka tu an daripada, tak semayang langsung, sahun lalai. Ataupun an semayang tapi semayang malas-malas terpaksa, ataupun semayang di hujung waktu, bukan fi. Janganlah pula kata lepas ni barang hilang ustazlah kata semayang. Dah, itu nak cerita kelemahan manusia. Dan yang terakhir sekali ayat 71-72 ni Allah Ta'ala sebut musyrikin Quraisy pada zaman Nabi ni mereka beribadat tanpa hujah. Dia kata wa ya'buduna min dunillah, dan mereka sembah selain pada Allah
berhala-berhala tu ma lam yunazzil bihi sultana, yang tidak diturunkan terhadap agama sembahan mereka sultan, hujah, dalil daripada langit. Wa ma laysa lahum bihi ilm, dan mereka pun tidak ada pengetahuan, semata-mata mereka taklid buta, ikut datuk nenek buat macam ni kami ikut. Jadi ayat ni menunjukkan kepada kita ada dua benda. Satu, dalam beragama kita mesti bersandarkan kepada dalil naqli sultan tu yang turun, jenis turun. Dia kata mereka sembah selain pada Allah benda hak tidak ada, yang tidak diturunkan hujah. Bila turun-turun ni dalil naqli. Naqli maksud wahyu lah. Naqal ni kalau ikut sana naqala ni pindah. Contohnya benda tu daripada Allah dipindahkan kepada Jibril, dipindahkan kepada Rasulullah, dan dipindahkan kepada kita. Naqal lah, naqli. Dan yang kedua penting juga dalam beragama, dia kata ilmu pengetahuan ataupun difaham. Kalau baca dalam tafsir disebut akli. Maksud kita dalam beragama kita mesti berasaskan dalil hujah. Apa buat sembahyang sunat sebelum subuh? Nabi suruh. Jadi Nabi suruh tu berdasarkan hadis. Dan hadis itulah yang kita katakan sebagai naqli. Kemudian kenapa buat benda ni? Sebab Allah suruh. Mana sumbernya? Dalam Quran surah sekian ayat sekian. Kemudian di samping tu kadang-kadang bila kita berhadapan dengan bukan Islam, perlu juga dalil akli, logik. Jadi kita pun cerita logiknya kenapa alam ini ada Tuhan semua sekali, menyebabkan mereka fikir logik, mereka pun semakin dekat dengan agama. Kita barulah bagi dalil naqli. Lepas tu tuan-tuan, kalau ada orang kata dalil-dalil ni bukan untuk orang awam, untuk orang yang belajar sahaja, bagi saya satu kenyataan yang merendahkan orang awam. Orang awam pun belajar juga. Jadi kalau boleh kita kena budayakan. Okey, kita mengajar something, ustaz-ustaz ni mengajar something. Okey tuan-tuan, hak kita buat ni betul. Sebab apa? Ini yang disebut oleh Allah. Ini ayat sekian. Kita dedahkan masyarakat kepada sumber tu. Kemudian ini pula kenapa kita buat? Sebab Nabi sebut. Hadisnya sekian-sekian. Bila kita buat macam tu, lama kelamaan orang awam yang kita rasa macam tak berapa terpelajar ni, mereka akan terpelajar. Dan dengan cara itu umat Islam ni akan jadi lebih educated dan tak mudah dikelentong oleh siapa-siapa. Dan umat Islam yang dah educated, dah didedahkan dengan dalil Quran, hadis ataupun dalil logik ataupun logik-logik, bila mereka berhadapan dengan bukan Islam, mereka boleh guna benda ni pula untuk menyedarkan ataupun berdakwah kepada bukan Islam. Kesimpulan saya, jangan kita pandang rendah kepada orang awam. Bila mengajar, tuan-tuan dengar saja cakap saya, jangan petikai. Kenapa tuan-tuan orang awam bodoh-bodoh belakang ni? Dengar, percaya pula apa saya cakap. Dan itu satu tindakan yang bagi saya tidak wajar lah. Sebab kita sebelum tahu pun kita awam dulu. Macam tu lah juga. Dan terakhir sekali Allah Ta'ala cerita sikap musyrikin Quraisy pada zaman Nabi ni. Dia kata wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, jelas, nyata, ta'rifu, kamu dapati, kamu kenal pasti, fi wujuhil ladina kafarul munkar, pada wajah orang kafir itu munkar, rasa tak selesa. Yakadun, hampir sahaja mereka ni yastuna billadin, menerkam, nak marah ni, yatluna alaihim ayatina, hampir saja mereka punyalah agresif nak marah, seakan-akan mahu menerkam orang yang membacakan ayat-ayat Allah. Maksudnya ni perangai tak elok ni. Dia berhujah. Kalau umat Islam bawa hujah, baca Quran, dalil semua sekali, mereka tak mampu menangkis, akhir mereka cuba menggunakan kekerasan. Sebab tu kita ni hujah lawan hujah, jangan hujah lawan kita kata tenaga agresif. Dan puak-puak musyrikin ni dia hampir terekam nak marah ni. Jadi Allah Ta'ala jawab macam mana? Qul, jawab kepada puak ni Muhammad, afa unabbiukum bi syarrin min dzalikum, nak ada aku khabarkan kepada kamu sesuatu yang lebih buruk daripada tindakan kamu tu. Apa dia? An-nar, api neraka. Wa'ada Allahu alladhina kafaru, yang dijanjikan Allah kepada orang yang kafir. Dan bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kesimpulan tuan-tuan, kita kena terbuka. Bila orang cerita sesuatu, dinyatakan hujah dan juga dalil, kita dengar dan kita nilai. Jangan kita guna kekerasan. Bila agak-agak kita pegang sesuatu perkara,
Orang tu betul tegur kita, kita pun tak nak dengar, cepat-cepat kita nak gunakan kekerasan, nak terekam dia ataupun nak halang dia daripada berbicara. Itu bukan sifat orang beriman. Setakat itu dulu tuan-tuan, insya-Allah kita sambung minggu depan pula. Mudah-mudahan sedikit tazkirah pagi ini boleh memberi manfaat pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi, masih diberikan peluang oleh Allah. Dan pagi ini kita menghabiskan surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj habis hari ini. Hari ini kita baca daripada ayat 73 sehingga 78, muka surat 341. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22. Surah yang kedua turutan dia, ayat 73 sehingga 78. Dan ayat-ayat ni kalau kita baca, ciri tauhid cerita dia. Tauhid, tengok cuma ayat 73 ni ayat yang cukup sentap. Kalau kita kata sentap sungguh lah, untuk menegur para penyembah berhala ataupun yang seangkatan dengannya. Ada orang percaya sangat dengan tangkal azimat. Jadi ayat hari ni, ayat 73 ni Allah Ta'ala beri contoh. Contoh ni kalau fikir betul, nak kata lepas ni tak mau dah berhala, lepas ni tak mau dah tangkal azimat, percaya tok bomo dan sebagainya. Tengok Allah kata apa? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba mathalun, diberikan perumpamaan, fastami'u lah, maka dengarlah kepada perumpamaan ini. Tuan-tuan, kalau kita baca belajar bahasa Arab kalau Allah pakai fastami'u, ada ta tu, maksud dengar dengan penuh perhatian ataupun listen carefully. Tapi kalau Allah pakai fasma'u, dengar, hear, tak cukup. Jadi di sini Allah Ta'ala suruh dengar dengan penuh perhatian, sebab perumpamaan ini akan menyedarkan kita. Dengar betul-betul. Allah kata, innal ladina tad'una min dunillah, sesungguhnya benda-benda yang kamu sembah selain pada Allah, baik berhala, dalam konteks zaman moden percaya ke tangkal untuk bomo ni, Allah kata lan yakhluqu dubaban walau ijtama'u lah, tidak akan. Dia tak pakai la, dia kata lan. Dalam bahasa Arab lan ni kuat, maksudnya never. Mereka tidak akan, they will never mencipta dubaba, seekor lalat pun, walau ijtama'u lah, walaupun mereka berkumpul. Dan kata-kata kalau hak sembah tu manusia ke, berhala ke, tangkal ke, kumpul semua sekali, suruh perempuan ni berpakat mencipta walaupun seekor lalat. Nampak mudah lalat tuan-tuan, nampak simple, tetapi lalat ni antara kelebihan dia, dia boleh U-turn anytime. Dia terbang, dia boleh U-turn, boleh ke kanan ke kiri, sehingga kita pun sukar untuk menangkap. Sebab apa? Pada sayap lalat ni dia ada banyak direction, dia boleh bergerak sepantas sikit, sepantas kilat. Dan nak buat, usahakan nak buat lalat yang terkandung padanya mata perempuan dia, kaki, nak buat sayap pun tak mampu. Lepas tu Allah pun simbol. Allah kata wa in yaslubuhumudz dzubabu syai'a, sekiranya lalat tadi tu mengambil sesuatu daripada mereka, daripada berhala-berhala tadi, daripada tangkal hak sembah ni, la yastanqiduhu min, berhala-berhala hak disembah, benda-benda hak dipuja itu tidak dapat nak ambil balik. Sebab apa gini, orang Arab jahiliah ni dia buat berhala, pasal atas berhala tu biasa dah, dia letak minyak wangi, dia letak benda-benda ataupun bunga dia tabur nak bagi berhala tu cantik. Lepas tu hak dia tabur bunga tu duduk atas kepala berhala. Jadi lalat ni pun singgah atas kepala berhala tu, dia pun rampas bunga, ambil bunga tu, dia buat lari. Berhala ni tak dia buat apa, tengok saja. Jadi Allah pun tutup ayat. Allah kata dha'ufat talibu wal matlub, lemah orang yang meminta dan yang diminta. Maksudnya kalau seekor lalat pun berhala tangkal yang kamu duk sembah ni tak mampu nak cipta, bahkan kalau lalat ni pergi ambil sesuatu daripada berhala dan yang tangkal yang kamu sembah tu, dia tak nak buat apa, bodoh sangatlah kamu duk sembah patung-patung. Kalau kita guna bahasa mudah, usahakan berhala ataupun tangkal, lalat sebenarnya lebih berkuasa. Jadi kalau nak sembah sebenarnya tak payah sembah berhala, sembah tangkal tu, sembah lalat tu. Tapi lalat tak disembah. Kenapa? Lalat tu nampak macam kecil. Jadi itulah bodohnya para penyembah berhala ataupun orang yang percaya kepada tangkal. Dan ayat-ayat macam ni tuan-tuan nampak simple, tetapi bila kita kaji, tengok perumpamaan yang Allah Ta'ala beri, kita akan sedar betapa
kerja-kerja kita duk buat benda-benda syirik ni sangat bodoh dan juga sangat tak berguna. Kemudian ayat 75. Ayat 75 ni Allah Ta'ala sebut mengenai pemilihan para rasul, utusan dia. Allah kata Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah yang memilih dalam kalangan malaikat dan juga manusia para rasul. Dan bila disebut rasul di sini rasul di sini bukan rasul yang kita faham sebagai manusia yang dikurniakan wahyu, tetapi di sini kata rasul di sini merujuk kepada makhluk yang dianugerahkan Allah ataupun diberikan Allah tanggungjawab membawa sesuatu, dan dia terdiri pada manusia, hak tu rian rasul 25 rasul yang kita kenal tu, dan juga para malaikat. Malaikat yang menjadi rasul ni antara contohnya Jibril lah, sebab dalam banyak ayat Allah Ta'ala sebut innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kata-kata yang diberikan kepada seorang rasul yang mulia. Dan sama juga Allah Ta'ala sebut malaikat ni yang menjaga kita ni disebut rasul juga. Allah kata wa yursilu alaikum hafazah, dan dia utus kepada kamu malaikat penjaga. Dan oleh kerana kenapa ayat ni Allah Ta'ala sebut dia yang memilih rasul, sebab di Mekah pada zaman Nabi ada seorang lelaki ayah kepada Khalid bin Al-Walid. Dia ni seorang yang berpengaruh, terpelajar, banyak harta. Nama dia Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia ni antara tokoh yang dihormati oleh orang Mekah. Tetapi dia ni kita kata full package, berpengaruh, kaya, pandai dan juga jahat. Jadi bila Nabi dilantik sebagai Rasul, ramai tak puas hati lah. Ramai tak puas hati. Dan mereka berkata, kalau nak jadi Rasul sebenarnya sepatutnya bukan Muhammad anak yatim ni, tetapi Walid bin Al-Mughirah. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala putuskan ayat-ayat macam ni. Allah kata hak untuk memilih Rasul adalah hak aku, bukan hak kamu. Seterusnya ayat 77. Ayat 77 tuan-tuan tadi patutnya kena sujud tilawah, tapi saya sengaja tak sujud. Sebab apa? Takut orang datang kemudian berterabur. Apa cerita ni, rokok ke sujud. Okey. Ayat yang ke-77 ni oleh arahan sujud lah. Allah kata ya ayyuhallazina amanu ruk'u, wahai orang beriman rukuk kamu, wasjudu, sujud, wa'budu rabbakum, sembah Tuhanmu, waf'alul khaira, buat benda baik, la'allakum tuflihun. Cuma ulama bincang ayat ni, sembah Tuhan dan juga buat baik ni dia makin spesifik Mula-mula rukuk, lepas tu sujud, sembah Tuhan, buat baik. Tapi sebenarnya semua ni sudah terangkum dalam buat baik. Awak semayang, yang mana dalam semayang tu terkandung rukuk, sujud, itu dah termasuk dalam beribadat kepada Allah dan juga buat baik. Tetapi kenapa Allah Ta'ala sebut untuk semayang tu dua rukun yang utama, rukuk dan juga sujud. Tapi dalam kebanyakan ayat lain, bila merujuk kepada sujud, biasa Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan sujud saja. Tetapi kenapa dalam ayat ni Allah Ta'ala pecahkan seolah-olah semayang ni asing daripada beribadat kepada Tuhan dan juga buat baik, walaupun dia termasuk. Rupanya bukan asing. Allah Ta'ala nak cerita dalam banyak-banyak kebaikan yang kamu lakukan, yang paling utama kamu kena buat adalah semayang. Sebab kenapa ada manusia buat baik tapi tak semayang. Jadi sebenarnya dia buat baik kepada makhluk, tapi dia tidak berbuat baik kepada Tuhan pencipta dia. Kemudian kenapa disebut pula rukuk dengan sujud dalam semayang ni? Sebab kalau kita semayang, kita berdiri, tak nampak kita sedang menundukkan diri kepada Allah. Tapi bila kita rukuk, itu permulaan dia sedang tunduk kepada Tuhan. Bila sujud, menunjukkan kita betul-betul hina depan Tuhan. Ini antara hikmah kenapa ayatnya Allah Ta'ala pecahkan. Walaupun semayang ni yang terkandung dalamnya rukuk sujud ni sudah dimasuk dalam kategori buat baik itu, tetapi tetap dipecahkan. Ini galakan kepada kita supaya semayang, dan mana semayang boleh menjadikan kita semakin tunduk kepada Allah. Dan terakhir sekali ayat yang ke-78, Allah kata wajahidu fillahi haqqa jihad, kamu hendaklah berjuang, berjihad pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Sebab apa? Kerana Islam yang diberikan kepada kita ni adalah satu kemuliaan, satu penghormatan. Jadi Allah kata huwa jatabakum, dia pilih kamu untuk menerima agama ini. Jadi sebab itulah kamu kena berterima kasih memperjuangkan agama ni. Dan berjuang ni pula jangan ingat pergi tembok orang je. Berjuang dalam agama ni merangkumi jihad ilmu, jihad melawan musuh, jihad melawan nafsu, dan juga banyak lagi jihad-jihad lain.
Kata Allah kata wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan dia Allah tidak menjadikan kepada kamu dalam agama ini haraj, kesusahan. Agama kita ni tuan-tuan mudah. Kalau tak boleh puasa, buka puasa, ganti hari lain. Kalau musafir nak sembahyang full agak sukar, boleh qasar. Kalau tak boleh berdiri masa sembahyang, boleh duduk. Maksudnya agama ni banyak rukhsah kelonggaran dia. Kemudian disebut lagi, agama kita ni adalah millata abikum Ibrahim. Agama kita ni adalah agama ayah kita Ibrahim. Allah huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah yang menamakan kita sebagai muslim. Jadi kesimpulan dia, nabi-nabi sebelum kita ni yang kita kata berasal pada keturunan Nabi Ibrahim, walaupun agamanya mungkin nama yang berbeza, tetapi sebenarnya agama semua para nabi adalah Islam. Dan Islam tu serah. Bila kita beragama Islam, kita seorang Muslim. Muslim, orang yang menyerah bulat-bulat pada Allah Ta'ala atas segala yang dia itu. Dan ujung sekali Allah Ta'ala kata apa? Faqimus salah, dirikan solat, tunaikan zakat, wa'tasimu billah, dan bergantunglah kepada Allah. Huwa maulakum, dialah Tuhan kamu. Dan dialah fa ni'mal maula ni'man nasir, dialah sebaik-baik pelindung dan juga sebaik-baik penolong. Jadi surah Al-Hajj ni kalau kita perhati, kesimpulan dia banyak menyentuh isu-isu tauhid macamlah surah-surah lain. Dan mudah-mudahan bila kita dah habis surah Al-Hajj ni, segala apa yang kita kongsi daripada awalnya cerita berkaitan dengan kiamat, dan ditutup dengan kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Lepas ni tauhid kita kepada Allah patutnya semakin kuat, dan kita semakin menjauhkan diri pada segala benda boleh membawa kepada syirik. Allahu a'lam. Insya-Allah pagi besok kita sambung surah berikutnya, surah Al-Mu'minun. Dan surah Al-Mu'minun ada keajaiban dia tersendiri. Antara contohnya ada teori embriologi. Dalam rahim ibu tu kita ni daripada satu bentuk yang lain. Dan benda ni disebut dalam Al-Quran turun kepada Nabi bila 1400 tahun dahulu, sebelum orang jumpa, ONG jumpa teori-teori ataupun fakta saintifik ini. InsyaAllah kita jumpa pagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.